Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Azri dan pada hari ini saya ingin membentangkan kertas kerja yang bertajuk Kajian Hubungan Jangka Masa Panjang berkenaan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kos sara hidup di Malaysia. Sedikit latar belakang dan pengenalan kajian. Dari segi definisi, kos sara hidup ialah peruntukan kewangan untuk menyara kehidupan berdasarkan keperluan isi rumah. Dan antara kos keperluan asas yang ditanggung oleh isi rumah ialah seperti makanan, minuman, kediaman dan juga pakaian. Dan kos sara hidup sentiasa berubah mengikut keadaan ekonomi semasa negara dan dunia. Dan jika kita lihat di graf pada sebelah kiri, berlaku beberapa kekuatan ekonomi seperti pada tahun 1997 sehingga 1998, iaitu berlaku Asian Financial Crisis. Pada tahun 2008 sehingga 2009, Global Financial Crisis, dan yang terakhir pada tahun 2019 dan 2021 iaitu pandemik COVID-19 yang merupakan krisis kesihatan yang telah menyebabkan banyak syarikat mengalami kerugian dan kejatuhan pasar modal yang teruk. Dan kesannya antara masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ketika kegagalan ekonomi ialah seperti kenaikan harga barang yang mendadak, peningkatan kadar inflasi dan juga kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat daripada syarikat-syarikat terpaksa tutup akibat kegagalan ekonomi yang teruk. Dan sebagai tindak balas kepada peningkatan kos sara hidup, maka kerajaan telah bercadang untuk meningkatkan kadar gaji minimum, mengawal harga barangan dengan meletakkan harga siling dan juga memberi subsidi kepada barang-barang pengasas. Dan ringkasan kepada keseluruhan kajian dari segi penyertaan masalah terdapat 3 bahagian, iaitu peningkatan pendapatan isi rumah tidak selari dengan peningkatan kos sara hidup. Kedua, pasaran buruh yang tidak stabil dan menyebabkan ramai yang menganggur dan hilang punca pendapatan. Dan yang ketiga, kenaikan harga barangan telah dijangka akibat daripada pandemik dan halangan rantaian bekalan. Dan persoalan kajian ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kos sara hidup di Malaysia yang menyebabkan kuasa beli masyarakat semakin berkurang dari tahun ke tahun. Dan objektif utama kajian adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kos sara hidup di Malaysia. Dan kajian ini sangat penting dalam memberi gambaran dan pendedahan sejauh mana faktor-faktor ini mempengaruhi kos sara hidup dalam jangka masa yang panjang. Dan seterusnya untuk membincangkan langkah-langkah apakah solusi yang terbaik bagi membendung masalah ini untuk jangka masa yang panjang. Dan kajian ini menggunakan model Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) untuk menguji formula-formula ubah yang mempengaruhi kos sara hidup. Dan kajian ini menggunakan data sekunder iaitu data siri masa dari tahun 1981 sehingga tahun 2021. Dan dari segi kerangka teoretikal, terdapat 2 teori yang menjadi asas kepada kajian ini, iaitu teori permintaan dan penawaran dan teori penggunaan dan utility. Dari segi teori permintaan dan penawaran, di sini kajian ini menggunakan teori asas ini bagi menerangkan bahawa harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Dan untuk kajian kos sara hidup, teori permintaan dan penawaran akan menerangkan interaksi dalam pasaran untuk suatu barangan dan perkhidmatan dan hubungannya kepada harga yang akan ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran itu sendiri. Seterusnya, bagi teori penggunaan dan utility, teori ini menerangkan tentang tingkah laku manusia dalam penggunaan berdasarkan niat dan juga manfaat dan bersandarkan kepada nilai dan moral agama tersebut. Dalam masa yang sama, teori utility juga menerangkan tentang tingkah laku ataupun gelagat manusia dalam berbelanja dengan menggunakan peruntukan kewangan yang sedia ada. Berdasarkan teori yang telah dibentangkan sebentar tadi, saya telah mengenal pasti beberapa faktor yang akan mempengaruhi
kos sara hidup di Malaysia menggunakan ARDL model. Dan antara pemboleh ubah yang telah dikena pasti antaranya ialah pendapatan isi rumah, pertumbuhan populasi penduduk, kadar pengangguran, perdagangan iaitu import dan ekspor, nilai ringgit, dan yang terakhir ialah kadar faedah. Bagi bahagian cadangan dan implikasi dasar, saya akan membentangkan bahagian ini pada slide yang terakhir. Seterusnya, kita pergi kepada surutan kajian dan kajian lepas. So, berdasarkan pemboleh ubah yang telah dikenal pasti, hasil kajian telah membuktikan bahawa terdapat hubungan antara pemboleh ubah ini dengan kos sara hidup. Untuk yang pertama, pendapatan isi rumah, hasil kajian menunjukkan bahawa pendapatan per kapita adalah signifikan dalam peningkatan kos sara hidup, dan hal ini disebabkan peningkatan permintaan untuk sesuatu barang akan memberi kesan pada tahap harga secara keseluruhan. Dan jika lihat pada pemboleh ubah yang kedua, iaitu pertumbuhan populasi penduduk, dan terdapat kajian yang menunjukkan bahawa ada hubungan positif tentang peningkatan populasi dan peningkatan kos sara hidup. Iaitu semakin besar populasi, maka semakin tinggi kos sara hidup kerana permintaan barangan dan permintaan yang lebih tinggi. Dan jika kita lihat pada pemboleh ubah yang seterusnya, iaitu kadar pengangguran. Kadar pengangguran adalah signifikan kepada perubahan kos sara hidup, tetapi arah hubungan masih tidak jelas berdasarkan data mengenai kadar pengangguran. Dan jika kita lihat daripada tiga perspektif yang berbeza, iaitu cyclical, struktur dan juga geseran, maka ketiga-tiga jenis pengangguran ini mempunyai kesan yang berbeza kepada kos sara hidup. Dan jika kita lihat daripada pemboleh ubah yang keempat, iaitu perdagangan, import dan ekspor. Import dan ekspor memainkan peranan yang penting dan besar dalam ekonomi kecil seperti Malaysia, kerana pengeluaran domestik dan galakan ekspor akan menjana pertumbuhan ekonomi yang positif dan sekaligus dapat mengawal kadar peningkatan harga barangan. Nilai mata wang ringgit di Malaysia, seperti yang kita tahu, bagi sebuah negara yang kecil seperti Malaysia, kadar pertukaran merupakan pemboleh ubah yang penting dalam putusan ekonomi kerana ia mewakili harga relatif barangan domestik dan import. Nilai tukaran wang memainkan peranan penting dalam ekonomi, terutamanya ekonomi kecil dan terbuka. Dan hal ini, nilai mata wang juga mempengaruhi kos sara hidup, di mana harga nilai wang itu sendiri akan memberi akan menunjukkan kuasa beli rakyat pada waktu itu. Dan yang terakhir itu kadar faedah. Kadar faedah akan mengurangkan inflasi melalui beberapa saluran, termasuk mengurangkan penggunaan dan pelaburan apabila kos pembiayaan dan kos modal yang meningkat. Dan perubahan kadar faedah tidak akan banyak mempengaruhi kos sara hidup, terutamanya bagi ekonomi yang membangun, kerana mereka sangat terdedah pada kejutan luar. Dan di sini kita dapat lihat tiada kajian yang menunjukkan kadar faedah memberi impak yang terus kepada peningkatan kos sara hidup di Malaysia. Dalam pembangunan instrumen kajian, kaedah kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif, dan model yang digunakan ialah ARDL berdasarkan data siri masa selama 41 tahun bermula pada tahun 1981 hingga tahun 2021. Dan untuk kajian ini, kita menggunakan dua model, di mana kita bagi mengelakkan masalah-masalah collinearity dan juga bagi memastikan model itu stabil. Dan untuk model pertama, perkara kajian, kita menggunakan kos sara hidup sebagai pemboleh ubah bersandar, dan pendapatan isi rumah, pengangguran dan populasi penduduk sebagai pemboleh ubah bebas. Untuk model kedua, kita menggunakan kos sara hidup sekali lagi sebagai pemboleh ubah bersandar, import, ekspor, nilai ringgit dan kadar faedah merupakan pemboleh ubah bebas. Okey, seterusnya, sedikit penerangan tentang ARDL model. So, dalam menjalankan kajian,
menggunakan model ini, terdapat beberapa pecahan yang telah dikenal pasti untuk memastikan model dan data yang digunakan adalah stabil dan berkualiti. Antaranya ialah ujian punca unit, iaitu unit root test untuk menguji kepegunan pembeli ubah di dalam model. Yang kedua ialah ujian hubungan jangka masa panjang dan pendek, RDL bond test, untuk mengenal pasti hubungan jangka masa panjang dan pendek untuk variabel bebas terhadap variabel bersandar. Dan seterusnya ujian diagnostik untuk mengenal pasti supaya model tidak mengalami masalah data seperti normality, kolerasi bersiri, heteroscedasticity. Dan yang terakhir ialah ujian kestabilan data, KESM dan KESM Square, untuk memastikan data adalah stabil dan berkualiti. Okey, berdasarkan hasil kajian ujian punca unit, kesemua pembeli ubah kecuali pertumbuhan penduduk di dalam model 1 adalah pegun pada aras kosong dan aras 1. Kepegunan pembeli ubah pertumbuhan penduduk adalah signifikan pada ujian statistik ADF dan Philip Ferron pada level pertama. Bagi model 2 juga, kesemua pembeli ubah adalah pegun pada peringkat aras kosong dan juga aras 1. Seterusnya, ujian ARDL, maka kedua-dua model menunjukkan bahawa kesemua pembeli ubah adalah signifikan kecuali pembeli ubah kadar faedah pada model 2. Hal ini menunjukkan bahawa kadar faedah tidak mempengaruhi kos sara hidup secara langsung, walau bagaimanapun kedua-dua model ini menunjukkan R-square yang tinggi. Dan seterusnya, ujian hubungan jangka masa panjang, ARDL. Berdasarkan data di sebelah kiri, kita dapat lihat bahawa F-stat menunjukkan nilai yang lebih besar daripada nilai kritikal pada tahap signifikan 10%, 5% dan juga 1%. Maka semua pembeli ubah di model 1 dan 2 mempunyai hubungan jangka masa panjang dengan pembeli ubah bersandar IHP. Dan jika kita lihat pada kajian untuk hubungan jangka masa pendek, dapatan menunjukkan bahawa koefisien berada di dalam julat negatif 2 hingga 0, maka model ini mempunyai hubungan jangka masa yang panjang. Dan H6 boleh ditolak. Dan untuk ujian diagnostik, berdasarkan ujian ini, kita dapat lihat bahawa data adalah normal dan bebas daripada masalah kolerasi bersiri dan juga heteroscedasticity. Dan yang terakhir ialah ujian kestabilan. Dan jika kita dapat lihat, garisan biru hendaklah tidak melebihi sepadan pada tahap signifikan 5% dan dalam ujian KESM dan KESM Square. Dan kita lihat garisan biru berada di dalam sepadan, maka model ini adalah stabil untuk model 1 dan model 2. Okey, sebagai kesimpulan, terdapat hubungan jangka masa panjang antara faktor-faktor yang dikaji seperti pendapatan isi rumah, kadar pengangguran, pertumbuhan populasi, darjah keterbukaan dan nilai ringgit Malaysia terhadap peningkatan kos sara hidup di Malaysia. Walau bagaimanapun, kadar faedah tidak mempunyai hubungan secara langsung pada kos sara hidup kerana terdapat faktor luaran yang menyumbang pada peningkatan ini. Dan sebagai cadangan ataupun solusi bagi kajian ini, saya telah mencadangkan beberapa perkara, antaranya ialah pengawalan harga bagi barangan keperluan utama seperti beras, ayam segar, bahan api dan minyak masak, kerana ini merupakan makanan ruji rakyat Malaysia dan pengawalan harga perlu dilakukan supaya rakyat masih mampu untuk berbelanja. Seterusnya, mengurangkan duty dan juga cukai ke atas barangan dan khidmatan di samping memberi subsidi kepada rakyat untuk meningkatkan kuasa membeli. Ketiga ialah mempelbagaikan sumber ekspor makanan dan mengurangkan risiko penumpuan pada satu sumber sahaja. Yang keempat ialah meliberalisasikan sektor utama dan menggalakkan perdagangan yang lebih besar. Dan di sini kita dapat lihat dia merungkai persekatan perdagangan yang terlalu terkawal dan lebih teliti menangani kelaziman rasuah dan kronisme dalam rantai bekalan. Dan yang terakhir, kita mencadangkan untuk institusi zakat dan wakaf berperanan dalam membantu asnaf dan rakyat terjejas dengan peningkatan kos sara hidup dengan memberi dari segi bentuk insentif berdasarkan dana yang ada pada zakat dan wakaf.